Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Asy. Okey, semua dah bersedia untuk mulakan kelas? Okey, sebelum mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah Allahumma alaina alaina hikmataka wanshur wansur alaina min alaina khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. 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 Okey, sekarang ni Muallim dah nak mula mengajar, jadi Muallim tutup semua mikrofon. Biar Muallim je yang berbunyi. Kalau ramai sangat yang bercakap, nanti suara Muallim akan tenggelam dan awak pun tak dengar. Okey, hari ini kita nak buka buku teks bahasa Melayu muka surat 10. Siapa yang tak ada buku teks, boleh tengok di depan, Muallim tunjukkan. Okey, hari ini kita nak belajar tentang simpulan bahasa dan juga cara menulis karangan. Karangan tentang apa? Hari ini Muallim ajar karangan cerita berdasarkan gambar dalam buku teks muka surat 10. Okey, siapa yang tak ada boleh tengok kat depan. Okey, dalam gambar ni ada Muallim. 4 ya. Ya Farisha. Bolehkan zoom lagi? Ya, nanti Muallim zoom. Okey, dalam gambar ni, dalam muka surat 10 ni ada 4 keping gambar. Tengok dia bagi ni. Dia dah tulis ada nombor ni. Okey, yang ni gambar yang pertama. Dia ada tulis nombor dah ni. Yang ni gambar yang kedua. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Dan tengok yang terakhir ni. Dia buat tanda tanya yang warna merah ni. Yang warna merah ni maksudnya kita kena selesaikan sendiri karangan ini. Okey, sebelum itu mari kita tengok dulu apa itu karangan. Okey, untuk menulis karangan cerita. Okey, hari ini kita tulis karangan cerita berdasarkan gambar dalam buku teks muka surat 10. Okey, karangan ni apa benda? Okey, dalam karangan ni terdapat 3 perkara utama. Okey, 3 perkara utama. Apa dia perkara utama dia? Okey, dalam karangan yang pertama dia akan ada pendahuluan. Pendahuluan yang pertama. Yang kedua, dia akan ada isi karangan. Dan yang ketiga, dia akan ada penutup. Macam awak tengok cerita, awak tengok kartun. Mula-mula dalam video pertama, dia akan tunjuk pendahuluan. Cerita tu tentang apa, siapa watak dia. Itu pendahuluan. Lepas tu barulah dia masuk isi karangan. Apa cerita tu dia nak menceritakan tentang apa. Ya, Mariam? Dan selepas itu dia akan ada penutup. Okey, semua nampak tak kat depan ni? Nampak. Okey. Dan yang terakhir yang ketiga, dia akan ada penutup. Macam awak tengok cerita, dia akan ada penutup dia. Macam mana penutup dia? Dia akan happy ke, gembira ke, sedih ke, apa yang jadi. Itulah. Ingat 3 perkara. Pendahuluan. Pendahuluan ni dia akan menjadi perenggan pertama. Dan yang kedua dia ada isi karangan. Isi karangan ni biasa isi akan ada 3. Jadi dia perenggan kedua, perenggan ketiga dan perenggan keempat. Dan perenggan terakhir sekali ialah penutup. Khalis jangan conteng. Okey, pendahuluan ni nak ceritakan tentang apa? Pendahuluan karangan untuk kita memperkenalkan tajuk dan cerita karangan kepada pembaca.
Awak nak tulis karangan, lepas tu akan ada orang yang membaca. Jadi awak nak bagi orang baca, awak kena tulis karangan, kena tulis dulu pendahuluan. Karangan cerita awak ni nak cerita pasal apa? Kalau kita tengok dalam buku teks ni, dia nak ceritakan tentang apa? Kita kena beritahu dulu. Macam kat sini dia tulis kebun lobak, membekalkan lobak, titik peluh. Okey, jadi dia tulis ni kebun lobak. Gambar dia pun tentang kebun lobak. Okey, jadi kita tahu karangan ni nak cerita tentang kebun lobak. Itu pengenalan dia. Nak bagi tahu apa benda yang kita nak tulis tu. Itu kita nak perkenalkan tajuk dan cerita. Itulah maksud dia pendahuluan. Jadi pendahuluan ni ialah perenggan pertama. Okey, jadi lepas perenggan pertama, masuklah perenggan kedua, ketiga dan keempat, iaitu isi karangan. Okey, lepas kita dah perkenalkan cerita, okey kat sini dia nak perkenalkan kebun lobak. Okey, selepas tu apa jadi? Aku tengok dia bagi sangat rajin, mandi peluh, bersungguh-sungguh. Tengok lepas tu tertiba gambar ketiga ni, tayar kereta sorong, tengok dia termasuk ke dalam lubang. Jadi diorang cari jalan nak keluarkan tayar. Itulah isi cerita dia. Lepas tengah-tengah buat kerja, tiba-tiba tayar kereta sorong ni termasuk ke dalam lubang. Jadi bila termasuk ke dalam lubang, apa yang jadi? Tengok gambar keempat pula ni. Tengok diorang letak papan di dalam lubang, dalam bola hati tekad untuk menarik kereta sorong. Itu cerita dia. Lepas kita dah tulis tentang isi perkarangan, apa cerita itu, kita kenalah buat penutup, merumuskan segala keseluruhan cerita. Penutup ni perenggan terakhir. Jadi kat sini dia tak bagi pun penutup. Dia buat tanda ni warna merah ni tanda tanya. Apa penutup dia? Lepas diorang dah tolak ni apa yang jadi? Diorang berjaya ke tak? Itulah penutup dia. Penutuplah perenggan terakhir. Yang itulah kita kena tulis, kena buat. Okey, setakat ini semua jelas tak? Berkaitan dengan karangan. Jelas. Jelas? Okey. Jelas. Okey, satu lagi kalau dah jelas. Okey, macam mana awak nak tulis karangan? Ada kaedah dia, kaedah mencari atau menulis idea. Awak nak tulis idea ni, awak kena tanya soalan kepada awak. Apa, soalan siapa, bila, mengapa, bagaimana, berapa. Awak kena tanya benda-benda ni masa awak tulis karangan. Contoh dia, okey, contoh kita ambil apa karangan tu, nak cerita pasal apa? Kalau tengok gambar ni, tengok kebun lobak. Okey, kebun lobak. Kenapa dengan kebun lobak? Okey, kita yang kedua pula. Siapa? Okey, kebun lobak tu siapa punya? Siapa pemilik kebun lobak tu? Kenapa dengan kebun lobak tu? Itulah kita kena cerita. Tengok contoh dia, kereta sorong ni termasuk ke dalam lubang. Bagaimana boleh termasuk? Macam mana pula cara dia nak keluarkan tu? Itulah awak tanya diri awak. Okey, setakat ni semua okey? Okey. Okey, sekarang ni kita try tulis karangan bersama-sama. Okey, Muallim nak awak tengok betul-betul, dengar betul-betul. Lepas ni Muallim akan bagi kerja rumah, awak kena tulis karangan sendiri, boleh? Okey, dengar betul-betul, fokus betul-betul. Macam mana cara kita nak menulis karangan berdasarkan gambar yang diberi. Okey, tajuk dia mari bersepakat. Okey, dalam mari yang bersepakat ni dia bagi apa? Ada 3 poin yang dia bagi. Kebun lobak, membekalkan lobak dan yang ketiga titik peluh. Jadi yang mula-mula kita kena tulis dulu pendahuluan dia. Wais tolong tutup mikrofon. Okey, perenggan pertama ni kita kena cerita tentang pendahuluan. Dalam buku ni dia dah bagi dah pendahuluan. Okey, yang pertama dia bagi kebun lobak. Okey, macam awak nak buat cerita tadi, kenapa dengan kebun lobak? Siapa pemilik dia? Jadi kita ceritakan dulu. Kat sini dia bagi nama Amin dan Arif. Okey, Amin dan Arif adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Okey. Kebun lobak yang pertama dia dah guna dah. Kebun lobak. Siapa pemilik dia? Kat sini dia bagi nama Amin dan Arif. Amin dan Arif ni siapa? Adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Okey. Itu yang kedua.
Okey, yang kedua membekalkan lobak. Okey, sebabkan Amin dengan Arif dia dibekalkan lobak, dia orang tanam lobak, ada banyak lobak. Jadi dia orang bekalkan lobak ni kepada siapa? Bekalkan ni maksudnya dia orang jual. Dia orang jual lobak ni kepada siapa? Membekalkan lobak. Kat sini dia bagi mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Itu maksud dia yang kedua. Okey, yang ketiga titik peluh. Titik peluh ni ialah simpulan bahasa. Titik peluh ni maksud dia apa? Siapa ingat lagi titik peluh maksud dia apa? Titik peluh ni maksud dia hasil usaha sendiri. Itu maksud dia titik peluh. Hasil usaha sendiri. Maksudnya hasil usaha siapa? Amin dan Arif. Hasil usaha Amin dan Arif tanam lobak, lepas tu diorang jual dan diorang pun dapat duit. Jadi kat sini subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Encik Husin ni siapa? Encik Husin ni ni yang baju kuning ni. Dia yang membeli lobak ni. Dia kata kepada Amin dan Arif, subur sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Terima kasih Encik Husin, balas Amin dan Arif. Okey, setakat ni semua jelas tak berkaitan dengan pendahuluan? Jadi itulah maksud dia pendahuluan. Pendahuluan ni kita ceritakan. Karangan ni bercerita tentang apa? Kat sini kita dah tahu, kita dah faham. Okey, kebun lobak siapa pemilik dia? Amin dan Arif. Amin dan Arif membekalkan lobak kepada siapa? Kepada peniaga-peniaga lain. Hasil titik peluh diorang sendiri. Titik peluh ni maksud dia hasil usaha sendiri. Diorang tanam lobak ni lepas tu orang jual. Okey, itu perenggan pertama. Okey, perenggan kedua. Perenggan kedua kita dah masuk. Dia bagi gambar sangat rajin, mandi peluh bersungguh-sungguh. Okey, perenggan kedua. Tadi kita dah masuk dengan perenggan pertama. Perenggan kedua, sangat rajin, mandi peluh bersungguh-sungguh. Okey, awak nak bina karangan, sangat rajin. Siapa yang rajin? Cuba tanya, siapa yang rajin? Mestilah pemilik kebun lobak ni. Siapa pemilik dia? Amin dan Arif. Jadi kita tulislah Amin dan Arif sangat rajin. Kita sambung dengan perenggan kedua. Okey, tadi Mu'ali dah ceritakan pada awak. Perenggan pertama kita nak menceritakan tentang pendahuluan. Amin dan Arif ni adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga lain. Yang ni semua dalam buku. Okey, lepas tu kita masuk dengan perenggan kedua. Isi pertama, perenggan kedua. Perenggan kedua dia bagi apa? Sangat rajin, mandi peluh bersungguh-sungguh. Ingat, kaedah kita mencari dan menulis idea. Awak kena tanya ni, apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, berapa. Awak kena tanya, sangat rajin. Okey, sangat rajin. Siapa yang rajin ni? Istilah Amin dan Arif. Amin dan Arif ni sangat rajin. Sangat rajin buat apa? Tengok gambar dia tengah buat apa ni? Diorang tengah menanam. Ni yang baju ori ni tengah tanam lobak. Yang baju biru ni pula tengah ambil lobak. Jadi kita tulis di sini sangat rajin. Siapa yang rajin tu? Amin dan Arif. Amin dan Arif sangat rajin. Kita gunakan perkataan yang diberikan oleh soalan. Sangat rajin. Okey, sangat rajin. Yang pertama ni dia bagi sangat rajin. Siapa yang sangat rajin? Amin dan Arif. Amin dan Arif rajin buat apa? Dia orang tanam lobak. Jadi kita tulislah nak bagi panjang lagi. Amin dan Arif sangat rajin menanam lobak. Habis ayat yang pertama. Okey, lepas tu dengan perkataan kedua dia bagi mandi peluh. Simpulan bahasa mandi peluh. Siapa tahu maksud mandi peluh tu apa? Siapa ingat lagi? Siapa ingat? Siapa tahu mandi peluh tu apa? Peluh. Mandi peluh ni maksud dia Banyak peluh. dia rajin bekerja. Rajin bekerja, bersungguh-sungguh. Mandi peluh ni maksud dia rajin bekerja. Siapa yang rajin bekerja tu? Amin dan Arif.
Orang rajin buat apa? Mandi peluh buat apa? Rajin bekerja dalam menanam lobak, menuai lobak. Jadi kita masukkan mandi peluh bersungguh-sungguh. Jadi kita tunjuk kat sini, siapa yang mandi peluh tu? Mestilah watak utama dia Amin dan Arif. Arif. Tapi Ustaz tak nak guna Amin dan Arif sebab kat sini kita dah guna dah Amin dan Arif. Arif, kita tak nak ulang benda yang sama. Jadi kata ganti nama apa yang kita gunakan untuk mereka? Kita gunakan Mereka. pandai Syak Iman. Mereka. Kita tak perlu ulang 2 kali. Amin dan Arif kat sini. Yang kedua kita gantikan nama mereka dengan mereka. Okey, mereka kenapa dengan mereka? Mandi peluh bersungguh-sungguh. Mereka bermandi peluh, menanam. Mandi peluh buat apa? Diorang tanam lobak. Diorang ada kebun lobak. Jadi mereka bermandi peluh, menanam lobak, menanam dan menjual lobak. Diorang jual lobak kepada siapa? Kepada Terima kasih Encik Izzy. pembeli. Kepada pembeli. Yang kedua isi pertama. Jadi habis ayat yang perenggan yang kedua. Kita dah gunakan sangat rajin, mandi peluh bersungguh-sungguh. Ingat awak nak bina karangan sangat rajin. Awak kena tanya siapa yang sangat rajin tu? Mandi peluh. Diorang bersungguh-sungguh buat apa? Awak kena tanya soalan tu. Jadi selesai perenggan pertama, selesai perenggan kedua. Dah habis perenggan kedua, kita buat pula perenggan ketiga untuk isi yang kedua. Isi yang kedua, gambar yang ketiga. Ini perenggan pertama, pendahuluan. Isi yang pertama, perenggan kedua. Isi ketiga, perenggan ketiga. Okey, yang ketiga dia bagi perkataan tayar kereta sorong, cari jalan, keluarkan tayar. Okey, tayar kereta sorong. Awak tanya soalan, kenapa dengan tayar kereta sorong? Awak nak bina ni, kenapa dengan tayar kereta sorong? Tengok apa yang jadi pada tayar ni. Apa yang jadi? Masukkan lubang. Pandai Ahmad Darwish. Tayar kereta sorong ni dia termasuk ke dalam lubang. Bila termasuk ke dalam lubang, kereta sorong ni tak boleh bergerak sebab melekat dalam ni, dah termasuk ke dalam lubang. Dia termasuk ke dalam lubang. Lepas tu cari jalan. Siapa ingat cari jalan? Simpulan bahasa cari jalan. Cari jalan ni maksud dia mencari penyelesaian. Tayar kereta sorong ni termasuk ke dalam lubang. Jadi diorang mencari jalan. Cari jalan ni cari apa? Cari penyelesaian. Cari jalan untuk apa? Untuk keluarkan tayar kereta sorong. Jadi yang pertama kita gunakan tayar kereta sorong. Kenapa dengan tayar kereta sorong tu? Jadi kita masuk dengan perenggan ketiga. Kita gunakan, okey ingat, awak nak tulis karangan, perenggan kedua tengok. Awak kena jarak 1. Ni, awak tulis kat sini. Awak tak boleh tulis macam ni. Macam ni salah, awak kena senggang ni. Kena ada gap, 1 jari, 1 ibu jari awak letak. Jadi awak buat ke tepi. Untuk baris pertama sahaja. Masuk baris kedua, buat kat sini balik. So baris ketiga pun sama. Jadi untuk perenggan baru kita buat dekat sini. Perenggan baru tadi tayar kereta sorong. Okey, kita gunakan penanda wacana tiba-tiba. Kita nak bagi tahu terkejut. Tiba-tiba apa yang jadi? Tayar kereta sorong ni dia termasuk ke dalam betul. Tiba-tiba tayar kereta sorong termasuk ke dalam lubang. Okey, lubang yang macam mana? Lubang dalam ke, besar ke, kecil? Kita gunakan. Boleh besar ke, dalam ke, itu dipanggil kata adjektif. Kita masukkan kata adjektif ukuran. Ke dalam lubang yang besar dan dalam. Kita nak bagi lagi menarik ayat kita. Tayar kereta sorong termasuk ke dalam lubang yang besar dan dalam. Okey, lepas tu bila dah termasuk ke dalam lubang, cari jalan. Cari jalan ni maksud dia mencari solusi, penyelesaian. Kalau tayar kereta sorong dah termasuk, kita nak kena buat apa? Jadi Amin dan Arif ni
Bila tayar kereta sorong termasuk ke dalam lubang, Amin dan Arif mencari jalan untuk apa? Mencari jalan untuk keluarkan tayar. Jadi kita gunakan siapa yang mencari jalan tu? Amin dan Arif. Amin dan Arif mencari jalan keluar. Dan Arif mencari jalan keluar. Jalan keluar untuk apa? Bersangkut. Untuk apa? Untuk keluarkan. Untuk keluarkan Roda. untuk keluarkan tayar yang macam mana? Yang termasuk ke dalam Lubang. Jadi kita dah gunakan. Kita dah gunakan tayar kereta sorong, kita pun dah gunakan cari jalan dan kita pun dah gunakan keluarkan tayar. Jadi habis dengan perenggan ketiga. Habis dengan perenggan ketiga. Ya, perenggan bila nak mulakan perenggan, tengok ni. Awak kena jarakkan satu ni. Untuk baris pertama sahaja. Tengok baris pertama dia mulakan di sini. Baris kedua dan ke bawah kita satu line ke sini sama je. Untuk baris pertama sahaja. Okey, jadi kita masuk pula dengan perenggan keempat. Perenggan keempat isi ketiga. Okey, gambar yang keempat apa pula yang jadi? Tadi tayar termasuk ke dalam lubang. Perkataan yang dia bagi untuk gambar keempat, letak papan di dalam lubang. Letak papan di dalam. Tengok gambar dia bagi ni. Dia letakkan papan dekat dalam lubang ni. Tayar ni termasuk dalam lubang. Dia masukkan papan. Dia masukkan papan. Jadi dia dari depan ni yang baju oranye ni. Yang baju oranye ni pun tolak. Papan ni papan ni. Ni papan. Papan tu apa? Tak nampak. Kayu. Lebih kurang macam kayu lah papan. Diorang letak papan di dalam lubang. Okey, diorang masukkan papan ni dalam lubang. Lepas tu diorang pun tolak. Tengok dia kata tarik. Yang ni pun tolak. Jadi senanglah untuk diorang tayar ni keluar. Letak papan di dalam lubang. Bulat hati. Siapa tahu maksud bulat hati? Simpulan bahasa bulat hati. Baik hati. Baik hati bukan. Bulat hati ni maksud dia bersungguh-sungguh. Itu maksud dia bulat hati, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh buat apa? Bulat hati bersungguh-sungguh untuk keluarkan tayar ni. Tekad menarik kereta sorong. Tekad ni maksud dia sama, bersungguh-sungguh. Dia nak menarik kereta sorong tu. Jadi untuk perenggan pertama kita gunakan letak papan di dalam lubang. Siapa yang letak papan tu? Siapa yang letak? Amin. Boleh satu nama letak. Amin. Okey, Amin kita gunakan Amin. Ingat, perenggan baris pertama kita kena start di mana? Letak di sini ke kat mana? Amin. Untuk baris pertama kita mulakan di sini. Tengok kena satu line. Okey. Jadi Amin, kenapa dengan Amin? Amin buat apa? Amin letak papan di dalam lubang. Okey, jadi kita gunakan Amin. Kita gunakan kat sini penada wacana lalu. Tadi tiba-tiba tayar termasuk ke dalam lubang. Jadi apa yang nak kena buat? Lalu Amin buat apa? Dia mengambil sebatang papan dan dia ambil sebatang papan, lepas tu dia buat apa? Dia pun letak papan di dalam lubang. Semua boleh tak tutup? Okey, jadi Amin mengambil sebatang papan dan meletakkan papan itu ke dalam lubang. Okey, kita dah gunakan meletakkan papan di dalam lubang. Jadi diorang bulat hati bersungguh-sungguh. Bulat hati buat apa? Menarik kereta sorong. Jadi
Kita gunakan mereka bulat hati. Bulat hati ni maksud dia bersungguh-sungguh. Mereka bulat hati dan tekad untuk menarik tayar kereta sorong. Tarik macam mana? Itu keluar. Mereka bulat hati dan tekad untuk menarik tayar kereta sorong itu keluar. Okey, jadi dah habis untuk perenggan keempat. Ya. Yang kedua, ketiga. Jadi kita masuk pula dengan isi yang keempat. Perenggan kelima, isi keempat. Isi terakhir, tak dah habis dah. Perenggan terakhir. Perenggan terakhir apa dia? Penutup. Penutup. Okey, macam mana dengan penutup dia? Ingat, gambar pertama ni pendahuluan. Yang kedua isi, yang ketiga pun isi, yang keempat pun isi. Tengok tanda tanya dia bagi. Ini penutup. Jadi lepas dia orang dah tarik, apa nak jadi? Apa yang jadi lepas dia orang tertolak? Berjaya ke tak? Berjaya. Jadi kita gunakan Jaya. akhirnya kita gunakan. Ingat, perenggan baru baris pertama kena mula di sini. Tak boleh buat ke sini. Ini baris kedua, ketiga saja. Jadi mulakan di sini. Kita gunakan akhirnya. Akhirnya apa jadi? Berjaya. Berjaya. Apa yang Akhirnya berjaya? Akhirnya jaya. Amin dan Berjaya. Arif berjaya buat apa? Berjaya. Berjaya buat apa? Pandai. Berjaya menarik kereta roda. sorong keluar. Jadi apa perasaan diorang? Gembira. Mereka Gembira. berasa sangat gembira. Jadi habis karangan kita. Itu penutup dia. Boleh jelas tak karangan? Boleh. Jadi ingat perenggan. Tengok. Kita mulakan karangan. Mula-mula kena ada pendahuluan. Kena ceritakan dulu karangan ni cerita tentang apa? Ya, siapa? Ya. Ya, Ahmad Darwish, ada apa? Siapa nak tanya soalan? Sila. Ingat, dalam karangan perenggan pertama kita kena buat pendahuluan. Nak ceritakan tentang apa cerita ni? Karangan ni nak ceritakan tentang apa? Lepas tu barulah masuk dengan perenggan kedua, isi pertama, isi kedua dan isi yang seterusnya. Masuk isi ketiga, lepas tu masuk dengan perenggan keempat. Lepas tu mesti ada penutup. Tengok berapa perenggan yang kita buat. Cuba tengok. Nampak tak karangan yang kita buat? Ini perenggan pertama, pendahuluan. Lepas tu masuk perenggan kedua, isi pertama. Masuk perenggan ketiga, isi kedua. Masuk perenggan keempat, isi ketiga. Dan kena ada penutup. Senang tak nak buat karangan? Senang. Ya. Ingat, awak nak buat karangan, awak tanya soalan ni. Kenapa, apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, berapa, awak tanya. Kebun lobak, kenapa dan kebun lobak ni? Siapa pemilik dia? Membekalkan lobak, siapa yang bekalkan lobak? Dia bekalkan kepada siapa? Titik peluh ni apa? Kenapa dan titik peluh? Sangat rajin, siapa yang sangat rajin tu? Mandi peluh, diorang buat apa bersungguh-sungguh sangat tu? Awak tanya soalan tu. Ni faham tak soalan ni? Okey, semua kita ada siapa nak tanya soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau ustaz bagi kerja rumah buat karangan sendiri boleh buat tak? Boleh. Boleh ya, cuba buat. Okey, sekarang ni kerja rumah. Buka buku aktiviti, buka surat 10. Sampai
Muka surat 10 saja. Ni, pesanan ibu. Okey. Bercerita dengan menggunakan simpulan bahasa. Sama macam tadi. Si kuning. Si kuning ni siapa? Awak tanya Anak soalan. ayam. Anak ayam. ayam. Si Dia kuning ni tulis anak anak ayam. anak emas. Jadi awak tulis si kuning ni siapa? Anak emas ni siapa? Anak emas ni maksud dia apa? Anak itik. Anak emas ni Anak ayam. Anak kesayangan. Anak kesayangan siapa? Anak kesayangan mak dia. Mengajar. Mak dia mengajar apa? Mencari cacing. Dia mencari Makan. Pasang telinga. Pasang telinga ni maksudnya dia dengar. Melihat dengan telitinya. Lepas tu perenggan ketiga, terang hati. Siapa yang terang hati? Mudah memahami. Mudah faham apa dia? Mengikut nasihat ibu. Nasihat ibu apa dia? Akhirnya apa yang jadi? Berjaya mencari cacing. Besar hati. Boleh jelas tak? Boleh. Okey, jangan lupa siapkan karangan yang muallim bagi tu. Dah siap nanti hantar pada muallim untuk muallim cek. Awak kena ingat awak dah darjah 3, awak dah kena banyak buat karangan. Darjah 2, awak banyak bina ayat. Sekarang ni darjah 3, kena banyak bina karangan. Karangan ada banyak jenis. Tadi kita belajar membina karangan cerita menggunakan simpulan bahasa. Okey, setakat ni semua okey? Ada siapa nak tanya soalan? Ada Isya Iman, Mariam, Farisha okey? Ada. Okey. Iman Muhammad, Hanan Tiani, Ifa Najwa, Marisa, faham? Tak ada. Ahmad Darwish, Umar Koyum, Hafi Haris, Uwais Zikri, faham? Okey, kerja rumah jangan lupa buat. Okey, kita ada 1 minit je lagi. Okey, kalau semua dah jelas, setakat ini sajalah kelas kita untuk malam ini. Kita tutup kelas dengan bacaan doa surah Wal-As. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.